العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه. أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق. يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sabahul khair. Selamat pagi pada semua teman-teman, sahabat-sahabat, muslimin muslimat yang sudi meluangkan sedikit masa di waktu selepas subuh di hari Minggu ini. Hari Sabtu ini hari Minggu bagi hampir seluruh negeri di Malaysia, baik di negeri-negeri yang bercuti pada hari Jumaat ataupun yang bercuti pada hari Ahad. Bagi negeri yang bercuti berminggukan hari Minggu, hari Ahad, hari Sabtu juga adalah hari cuti, dan negeri yang berhari minggukan hari Jumaat juga hari Sabtu adalah hari cuti. So jadi biasanya sebelum PKP hari ini saya akan sentiasa ada kuliah subuh ataupun tazkirah subuh di surau, di masjid dan sebagainya. Tapi setelah PKP ini maka tidak ada lagi kuliah-kuliah ni, dan setengah-setengah masjid dan surau baru saja memulakan sesi pengkuliahan mereka, dan saya masih lagi tidak menerima ataupun tidak ingin mengambil risiko untuk mengadakan atau menerima jemputan tazkirah dan kuliah. Walau bagaimanapun, insya-Allah hampir setiap malam ada saja perbincangan-perbincangan yang kita lakukan secara langsung atau tak langsung. Malam tadi saya berkesempatan berdialog untuk beberapa pelajar daripada Brunei Darussalam melalui online, bersama dengan beberapa panel daripada Indonesia juga ada, daripada Kuala Lumpur juga ada.
Jadi kita tidak boleh membataskan suasana COVID-19 dan juga PKP ini daripada melakukan amal-amal, melakukan usaha-usaha dakwah, memberikan peringatan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu sangatlah berguna bagi orang-orang yang beriman. Dan kita sendiri pun jangan lepaskan peluang kita untuk sentiasa menghadirkan diri dalam majlis-majlis ilmu, dalam perbincangan-perbincangan agama, forum-forum agama, di mana-mana saja, di dalam YouTube, di online dan di mana-mana saja, apatah lagi secara live. Kerana sebenarnya menghadiri majlis ilmu itu sendiri adalah satu rezeki, satu barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana majlis-majlis ilmu itu diberitakan daripada Nabi SAW. Di sana ada gerombolan para malaikat yang sedang menghadiri majlis ilmu itu, kerana majlis ilmu adalah majlis yang sangat disukai oleh Allah dan Rasulnya. Lalu para malaikat akan berhimpun di situ, dan barang siapa yang ada dalam majlis ilmu, walaupun hanya duduk tidur dan mendengar sahaja, maka insya-Allah dia akan diampunkan oleh Allah. Iza ra'aitum riyadul jannah tarfa'u, bila kamu melihat taman-taman syurga, maka masukilahnya. Lalu sahabat-sahabat bertanya, ma riyadul jannah, apakah taman-taman syurga itu? Assalamualaikum Pak Rijal dari Indonesia, Masya Allah. Teman sahabat saya daripada Indonesia juga ada pada pagi ini. Sahabat-sahabat bertanya, apakah riyadul jannah itu, taman-taman syurga? Maka Rasulullah SAW menyebut, taman-taman syurga di dunia itu ialah majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, majlis-majlis yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi barang siapa yang menghadiri majlis-majlis ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan para malaikat untuk sentiasa menaungi mereka dan mengampunkan mereka, walaupun mereka itu adalah pendosa ataupun mereka yang melakukan maksiat. Jadi ini adalah satu anugerah daripada Allah, bukti kasih sayang Allah pada kita semua. Allah menghendaki kita untuk sentiasa kembali kepadanya, membuka pintu taubat, meluaskan rezeki, dan sentiasa melorongkan kepada kita kebaikan-kebaikan. Cuma lagi tinggal diri kita, pilihan kita, sama ada kita nak membawa diri kita ke arah kebaikan, mendorong diri kita bermujahadah melawan nafsu-nafsu dan tarikan-tarikan, ataupun kita ingin membiarkan diri kita terdorong oleh nafsu ataupun hasutan-hasutan syaitan. Ini semua dalam pilihan kita dalam hidup kita ni. Sebenarnya kehidupan kita ni adalah satu kehidupan yang sentiasa bertarung, sentiasa dua tarikan ini. Saya teringat dulu ada seorang ustaz, dia kata hidup ni bagai menaiki eskalator yang sedang turun ke bawah. Maksudnya eskalator tu sedang turun ke bawah, kerana dunia ni makin mengecup, makin kurang usia dia. Kita sedang berjalan ke atas. Jadi kalau kita berjalan secara biasa, maka kita akan berada di tempat yang sama. Tapi kita mesti berjalan luar biasa, mendahului kadar kelajuan eskalator yang turun ke bawah tu, barulah kita sampai ke atas. Begitulah insya-Allah barangkali tamsilan ataupun contoh-contoh yang boleh kita ambil iktibar dalam kehidupan kita ini untuk membawa kita sentiasa ke depan dalam langkah menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nak bagaimana, nak balik kepada Allah Taala. Ada setengah orang tu, dia kehidupan dia tu seolah-olah dia nak naik ke langit. Cara hidup tu maknanya dengan membesarkan segala-galanya, membanyakkan harta, menghebatkan diri, keluar rumah dengan pakaian-pakaian yang, jadi seolah-olah dia nak pergi ke mana sebenarnya? Sebenarnya kehidupan manusia itu akan kembali ke satu tempat di mana kita datang sebelum ini, iaitu kita akan kembali ke tanah daripada khalaqtahu min nar wa khalaqtani min nar khalaqtahu min turab. Syaitan kata kami daripada api, manusia ni daripada tanah yang hina. Jadi itulah protes dia, kenapa manusia ni dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni daripada mani dan juga daripada tanah yang sangat hina.
Jadi apalah sebenarnya kehidupan kita di atas muka bumi ini, melainkan menuruti ataupun mengikut tata cara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menghendaki kita untuk melakukan amal ibadat kepadanya, dan dunia ini adalah sebagai pentas ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat yang dikasihi, pada pagi ini ingin saya berkongsi sesuatu yang sering menjadi ataupun sentiasa dalam doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita ingin Allah memenuhi permintaan-permintaan kita pada setiap kali kita berdoa. Selepas solat kita berdoa, ada kesulitan kita berdoa, ada musibah kita berdoa, dan yang tak pernah lekang daripada doa kita selain daripada memohon Allah mengampunkan dosa dan mengurniakan kepada kita syurga ialah memohon rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pagi ini saya ada satu buku, dan insya-Allah saya akan cuba menggunakan buku ini dalam beberapa siri ceramah saya ataupun tazkirah saya yang ditulis oleh sahabat saya, kenalan saya, Tuan Haji Faturi Salahuddin, yang berasal daripada Selangor tapi sekarang ni menetap di negeri Kelantan. Dan buku ini telah dicetak, tak silap saya, mungkin dah sampai 1 juta naskah. Ini betul-betul satu anugerah daripada Allah SWT kepada Tuan Haji Faturi, Ustaz Faturi Salahuddin ini, kerana beliau menulis buku ini dalam keadaan hati yang paling dekat dengan Allah. Dia rasakan ketika beliau diuji oleh Allah dengan kesusahan dan kesulitan, dia kembali kepada Allah. Dia mencari Allah, dan kemudian Allah telah membantunya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Dan itulah doa orang-orang mukmin kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sering kita ungkapkan dalam doa kita, supaya Allah mengurniakan kepada kita rezeki. Dan orang mukmin ni satu masalah lagi, kalau boleh nak rezeki yang datang tanpa usaha. Sedangkan formula rezeki itu mesti ada usaha. Mesti ada usaha. Paling tidak, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Paling tidak hendaklah kamu beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Lalu Allah akan turunkan hujan daripada langit, hujan rezeki daripada langit yang mencurah-curah. Itu paling minima dalam hidup kita, mengungkapkan istighfar ataupun taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas apa saja dosa. Kita kadang-kadang kita berasa kita tak ada dosa. Ada orang tu, subhanallah, maknanya Allah uji dengan keangkuhan yang luar biasa dalam diri dia. Rasa tak ada dosa. Dosa apa lagi aku ni? Macam tak ada dah dosa. Sebenarnya manusia ni tidak pernah terlepas daripada dosa. Sama ada dosa dia sedar ataupun dosa dia tak sedar. Sebab itu kita diharuskan atau disuruh, diwajibkan kepada kita untuk sentiasa beristighfar. Nabi SAW yang Allah telah jamin masuk syurga dan telah dimaksumkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang dosa-dosa, baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri beristighfar lebih daripada 100 kali sehari, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan syurga, mengampunkan dosa-dosa baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Tuan Faturi Salahuddin ini bukan seorang penulis sebenarnya. Beliau asalnya Allah uji dengan kesulitan dalam kehidupan beliau, dan akhirnya beliau mencari penyelesaian terbaik, iaitu membaca Al-Quran Karim. Bila beliau membaca Al-Quran, kata beliau dalam mukaddimah buku ni, apabila saya berstatus penganggur, barulah saya menggunakan waktu terluang untuk membaca terjemahan Al-Quran, terus membaca tafsirnya, iaitu tafsir Ar-Rahman yang mudah difahami, manakala tafsir Fi Zilalil Quran membawa dirinya dengan pelbagai huraian dan contoh. Ini dia.
Jadi kita ni kadang-kadang ada setengah orang seminggu sekali tak jumpa Quran, tak baca Quran. Lepas tu berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah murahkan rezeki. Maknanya usaha kerja satu hal. Dalam konteks hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah turunkan kepada kita Al-Quran, akbarud dawa, satu ubat yang sangat besar dalam hidup kita ni. Di tangan kita tu sudah ada ubat. Kalau penyakit, kalau masalah dan sebagainya, sudah ada. Tinggal lagi kita menggunakannya, memanfaatkan ubat ini supaya insya-Allah dia menjadi solusi dalam kehidupan kita. Jadi bila kita angkat tangan berdoa kepada Allah, jangan fikir pertolongan Allah tu datang sekaligus kepada kita. Dia tidak akan datang dalam bentuk yang begitu. Lalu Tuan Faturi ini, dia membaca Al-Quran. Kerana memang begitu, Al-Quran ni hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dia kena baca dan kena tadabbur, kena faham. Bukan baca sahaja. Baca sahaja tu dia meningkatkan iman kita, tetapi kalau kita tak faham, dia tidak akan dapat memandu kita ke arah jalan yang benar. Jadi tujuan Quran tu untuk difahami dan diamalkan. Barulah dia sebenarnya akan menjadi ubat yang besar dalam kehidupan manusia. Saya memulakan dengan membuat catatan pada buku-buku mana-mana ayat yang berhasil mengalirkan air mata. Mana ayat-ayat yang menyentuh hati dia tulis. Ini memang Ustaz Faturi ini memang saya kenal watak dia, sekarang ni menginfakkan diri dia untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Keluar 40 hari. Saya sendiri pun susah nak jumpa dengan beliau. Satu kali setelah bertahun-tahun kami menandatangani perjanjian menerbit buku beliau ni, saya kontak tak dapat. Satu hari biiznillah saya pergi ke satu masjid untuk solat. Saya terjumpa beliau di situ. Ini qadar Allah Ta'ala. Ini kita kata Allah, susunan Allah ni, rezeki Allah ni kita tak tahu. Jadi jumpa di situ, Masya Allah Syekh, saya nak jumpa hantar lama ni, kata ni, sebab nak selesaikan urusan pembayaran royalty. Lalu beliau kata memang dia singgah nak solat dekat situ. Di situ di pintu masjid tu ada ATM. Dia cakap dia nak keluar duit, nak transfer duit kepada mak dia. Ini satu peribadi yang sangat hebat, di mana saya tahu beliau sangat-sangat hormat dan menyayangi dan menyantuni ibunya. Dan setiap kali bila dia nak keluar ke mana-mana, dia akan pastikan dia berjumpa dengan ibu dia, bagi duit dan sebagainya. Dan dia kata, saya ni nak keluar 40 hari. So itulah kali terakhir kami berjumpa. Walaupun sebelum ni Allah Ta'ala juga uji saya ketika saya nak jumpa dengan beliau kali keberapa di Masjid Seri Petaling. Perjanjian kami adalah pukul 4 pagi di bulan Ramadan, di mana orang sedang sahadat tahajud. Kami berjanji. Saya pun pergi ke Seri Petaling, dan akhirnya saya berpusing hampir 1 jam di masjid tu, tak jumpa. Rupa-rupanya bila saya balik pagi esoknya, baru saya tahu bahawa orang yang saya cari itu sedang duduk di atas kursi di depan pintu besar. Depan pintu besar bertongkat yang sedang berzikir sebagai penjaga pintu. Beliau ni sedang duduk sebagai penjaga pintu, sebahagian sedang tidur, sebahagian sedang solat. Kami berjanji di situ, tapi terputus hubungan, dan akhirnya Allah tak izin untuk berjumpa. Inilah rezeki, kita kata. Kalau dah bukan rezeki kita, di depan kita pun kita tak akan nampak dia. Saya pun tak nampak dia pun tak nampak saya. Jadi itu hubungan saya dengan penulis buku ini, dan saya sudah beberapa kali diberi peluang untuk mewakili beliau, memberikan dapatan-dapatan daripada buku ini yang telah saya baca, dan saya banyak berkongsi dan mengambil inspirasi daripadanya. Baik, saya nak cerita muka surat pertama saja.
Jadi beliau mengungkapkan bagaimana hubungan beliau dengan Al-Quran dalam langkah pertama, bagaimana Allah nak membuka pintu rezeki. Jadi kita biasa tadilah, kita rasa lepas doa tu, orang Kelantan kata berdebok tu. Maknanya turun daripada langit macam ayat tadilah. Jadi ayat tadi tu sebagai satu tamsilan atau satu contoh. Yursilis sama alaikum midrara, maka akan turunlah hujan daripada langit. Hujan daripada langit itu bermakna rezeki yang mencurah-curah. Tapi rezeki itu bukan apa yang kita fikir. Ini satu masalah lagi ya. Kita bila fikir rezeki itu adalah suatu yang kita hajati, duit, sihat, lepas tu anak, harta benda, itu yang kita fikir. Sebenarnya rezeki bukan sahaja itu, tapi jauh lebih besar daripada lagi, termasuk musibah, ujian, kemalangan dan sebagainya juga merupakan rezeki di sebalik musibah itu. Ini yang kita nak belajar daripada tulisan Ustaz Faturi, bagaimana cara melihat rezeki, apakah itu rezeki, dan bagaimana kita nak mengharapkan ataupun kita nak rezeki yang sebenarnya yang akan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya menikmati suasana itu, suasana di mana bila ada ayat yang tersentuh dengan hati dia, dia menulis. Ini dia tulis. Saya sering berulang-alik ke surau di Ibu Pejabat Tabung Haji semata-mata kerana mahu membaca tafsir tersebut. Jadi tafsir ni bukan dia beli, dia baca di surau Tabung Haji itu. Jadi dia ada satu iradah, Arab panggil iradah qawiyah, satu kemahuan yang tinggi. Bila kita dalam kesempitan, maka kita akan ada satu kemahuan yang kuat, dan kemahuan yang kuat tu merupakan prasyarat kepada satu solution, kepada satu solusi, satu penyelesaian dalam hidup kita. Kalau kita susah, kita tidur, dia tak ada akan berlaku apa-apa dalam diri kita. Kita mengharapkan keajaiban yang bukan milik kita. Baik. Jadi beliau pergi ke tempat tu, dan kita macam satu benda yang Allah berikan nikmat pada kita, zuk. Macam kita solat, kita solat kat sini, oh sedapnya, khusyuk, kita akan datang lagi ke situ. Saya pernah di Terengganu, ada satu surau, Cerong Lanjut nama tempat tu. Tempat tu tepi bukit, dan dia sangat sunyi. Saya teringat masa peringkat-peringkat awal saya berniaga dulu, bila kita serabut dan sebagainya, saya pergi kat situ, pagi-pagi pergi situ, dan surau tu sangat-sangat tenang. Dan kita rasa bersolat di situ sebagai satu tempat yang sangat indah dalam konteks hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi lebih indah dalam hidup kita melainkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah lah yang akan memberi, mencampakkan segala kebahagiaan itu dalam diri kita. Walaupun dalam keadaan kesukaran dan kesusahan. Sebagaimana kita dengar cerita Bilal bin Rabah, sahabat Nabi yang dihempap dengan batu di dadanya setelah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang menyebut ahad, Allah itu satu, Allah itu satu. Adakah kita rasa Bilal tu tak sakit? Sakit. Sumayyah disula, kan? Maknanya Ammar, anak dia Yasir, suami dia Sumayyah. Yasir dengan Sumayyah disula, Sumayyah disula dan Yasir dibunuh. Adakah mereka ini tidak sakit ketika mereka diseksa? Mereka sakit. Tapi mereka merasai kesakitan itu sebagai satu nikmat. Merasai nikmat beriman. Puas hati. Puas hati itulah yang Allah bagi. Lalu ketika Ammar datang bertemu dengan Nabi SAW, setelah beliau mengungkapkan kalimah kufr yang membebaskan beliau daripada ancaman kufar ketika itu, lalu beliau berkata, Ya Rasulullah, aku telah kufur. Kerana telah mengungkapkan kalimah kufur. Rasulullah kata, tak, kamu beriman, tetapi ayah dan ibu kamu lebih beriman. Itu jawapan Rasulullah SAW.
iaitu tindakan ayah dan ibunya mempertahankan akidah sehingga mengorbankan diri mereka, itulah bukti keimanan yang lebih tinggi daripada amal. Bagaimana orang-orang terdahulu bila dia rasa nikmat, subhanallah, dia sudah tidak lagi menghitungkan kesusahan itu. Begitulah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak rasa. Macamlah kita berpuasa. Orang kafir pening tengok kita puasa. Ya, ada makanan kot kat depan ni, lazat-lazat lagi, sedap-sedap lagi, kenapa tak nak makan? Tapi kerana kita sedang asyik merasai kenikmatan berhubung dengan Allah SWT, merasai ketaatan dalam konteks hubungan dengan Allah Ta'ala, maka kita tak kisah. Macam orang duk berjuang-juang, duk nyanyi lagu apa semua kan. Dia apa perasaan? Kita tengok dia tak ada kerja tapi dia happy semacam kan. Pasal apa? Pasal dia sudah berada di dalam konteks yang berbeza dengan kita. Begitulah, apatah lagi konteks yang kita bincarakan ini adalah konteks hakiki antara kita hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbus samawati wal ard, pemilik langit dan bumi, dan tempat di mana kita nak kembali. So neraca kita mesti sama dengan neraca yang Allah kehendaki. Itu yang paling penting sekali dalam hidup kita. So Tuan Haji Fatur ini sedang mencari sesuatu, ledakan dalam diri dia untuk keluar daripada kesusahan yang beliau sedang harungi. Beliau telah cuba cari kerja sana sini. Itulah ujian Allah Ta'ala ni, kadang-kadang kita tak rasa sangat. Kita tak rasa ujian sebab kita selalu dimudahkan. Tapi bagi orang yang susah nak cari rezeki, dia memang susah. Susah tu cari kat sini tak dapat, cari kat sini, kecuali yang jenis malas lah. Kan? Tapi kita nak cerita pasal cinta yang positif, bukan cerita yang orang ambil kesempatan. Kalau boleh memang nak kerja, nak minta je siang malam, itu lain. Kita nak cari orang yang nak kembali kepada Allah SWT dengan rezeki yang Allah sediakan di sekitar kehidupan kita. Bayangkan, jika disuruh membaca surat khabar berbahasa Cina misalnya, tentu mata akan segera berair dan mulut menguap kerana tidak faham apa yang dibaca. Bayangkan kalau kita buka surat khabar bahasa Cina, bahasa India, bahasa Rusia yang kita tak boleh nak baca. Apa perasaan kita? Tak ada perasaan, tak ada feeling. Mengantuk kalau lepas tu. Tapi bayangkan bila kita baca Quran, setengah-setengah orang tak boleh baca Quran. Saya pernah jumpa orang yang tak boleh baca Quran. Dia pegang Quran, dia tak boleh baca, dia menangis. Dia menangis kerana dia sebab dalam melihat huruf-huruf Quran yang sangat cantik dan indah itu, tapi tak dapat nak membacanya. Kita pandai baca, tapi tak boleh nak beramal dengannya. Sedangkan itulah tujuan Al-Quran. Ini maknanya step-step ni masih kita kena perlukan. Baca dengan baik, dengan tajuk yang betul, baca dengan taranum, kerana Al-Quran itu diturunkan dalam keadaan duka cita, maka bacalah dalam keadaan duka cita. Itu yang kita dengar alunan Al-Quran tu, kita rasa seronok tu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka bertambahlah iman mereka. Ini dalam konteks kita, kalau kita baca, kita cuba masukkan dalam telinga kita ayat-ayat tu, alunan itu, dan kemudian bila kita tadabbur, kita resapkan dalam jiwa kita, insya-Allah mudah-mudahan jiwa Al-Quran ini meresap dalam jiwa kita dan perintah-perintah ini mudah untuk kita laksanakan. Kita boleh terus, namun tidak untuk Al-Quran. Maknanya, kalau kita baca Quran, dia tak akan jadi mengantuk seperti mana kita baca surat khabar Cina tadi. Bila dah masuk dalam diri kita Al-Quran itu, dah rasa bahawa ini utusan daripada Allah SWT, kalimah daripada Allah kepada kita hamba. Allah itu Rabbus samawati wal ard, Allah yang maha besar, maha perkasa, utusan dia, kalimah-kalimah dia kepada kita sebagai hamba. So kita duduk di posisi itu, maka bila kita baca, kita terus membaca dan berbaca berkali-kali walaupun kita tidak faham apa dia baca. Namun kita tahu bahawa pahala membacanya sudah sampai pada kita. Itu rezeki yang pertama. Sebenarnya sebelum tu lagi, melihat Al-Quran juga sudah merupakan pahala. Membelik-beliknya sudah merupakan pahala. Bila pahala ni, subhanallah, dia sebenarnya datang bersama dengan kita rezeki.
pahala tu datang bersama kita rezeki. Sebab tu kalau tetamu datang rumah, dia bawa pahala dan rezeki pada kita. Kita infak sesuatu walaupun RM1 pada orang yang duduk tepi jalan, dia adalah sesuatu kepada kita. Dan apa yang kita sebutkan tadi, musibah, yang kita rasa musibah, yang menyebabkan kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita rasa musibah. Ahli keluarga kita sakit, kita rasa musibah. Sebenarnya di sana, di sebalik musibah itu juga ada rezeki. Rezeki bagi orang-orang, anak-anak, isteri, suami yang menyantuni orang sakit. Dia akan dapat pahala daripada setiap perbuatan dia. Subhanallah, dalam hidup kita ni memang penuh pahala. Bayangkan masuk tandas pahala, keluar rumah pahala, masuk rumah pahala, bagi salam pahala, pandang wajah suami pahala, pandang wajah isteri pahala, usap kepala anak pahala, semua pahala. Jadi bayangkan, kehidupan kita dipenuhi pahala tu, ada lagi orang nak buat dosa. Kan? Ada lagi orang nak buat dosa. Allah memang nak suruh kita masuk. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dia nak masuk syurga, tapi nafsu kita nak bawa kita ke tempat lain. Itu masalah besar bagi kita, bagi manusia itu sendiri. Yang Allah sebut dalam surah subhanallah, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam setiap penciptaan jiwa tu, Allah ilhamkan dalam jiwa itu fujur, kecenderungan untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Ada, memang fitrah dah. Contohnya Allah sebut lagi dalam Al-Quran, zuyyina linnas hubbus syahwati minan nisa. Dijadikan cantik pada pandangan lelaki itu akan wanita. Itu fitrah. Kalau anak kecil pun, cucu-cucu kita ni, kalau umur 1-2 tahun, dah nampak dah. Siapa yang ajar dia merajuk? Siapa yang ajar dia berebut makanan? Siapa yang ajar dia jealous? Tak ada orang ajar. Itu fitrah yang datang bersama. Di samping kebaikan-kebaikan. Kan, tolong cium, kiss papa, kiss tok abah, dia datang cium. Itu yang takwanya. Yang fujur pun ada. So, dalam diri kita macam tu. Tengok satu benda, kita nak lihat fujur ke nak lihat takwa? Kita nak lihat dari kacamata mana? Tapi Allah sebut, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, orang yang sentiasa positif. Orang yang baca surah Al-Hujurat, Idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Bila datang kepada seseorang fasik kepada kamu membawa berita, fatabayyanu. Tabayyun dulu. Bukan sebar dulu. Baca berita, tabayyun dulu. Kalau tidak, letak tepi. Ini surah-surah dalam Quran yang mengajar kita bagaimana beradaptasi dengan dunia dalam kehidupan kita. Sebab kebanyakan daripada kehidupan kita ni mendatangkan pahala, tapi kita lah yang mendorong diri kita untuk sampai melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Merugilah orang yang mengotorinya. Mengotori jiwa dia. Mengotori itu macam mana? Ada zon, ada syak pada orang tu. Dia ni nak curi rumah saya ni. Dia ni begini ni, dia begini. Dia ni mungkin begini-begini. Jadi terus kita tercampak diri kita dalam dosa. Jadi dua tarikan inilah yang menjadi tarikan perjuangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau kita berjaya bangun pagi, boleh pergi masjid, boleh baca Quran, boleh zikrullah, boleh buat baik, boleh telefon orang yang kita sayang, ucapkan kasih sayang pada mereka, boleh doakan mereka. Lepas tu hari-hari yang kita akan lalui dalam hidup kita ni ditunjangi oleh kebaikan-kebaikan. Sebab apa? Sebab melihat, memandang sahabat yang lain dengan pandangan iman, Assalamualaikum warahmatullahi, sudah merupakan pahala yang besar. Bagaimana Nabi SAW memerintahkan para sahabat ketika berhijrah, pertamanya ialah arsus salam, tebarkanlah salam. Dapat je ayat ni, perintah ini,
sahabat-sahabat Nabi berselisih tiang je bagi salam kat sahabat-sahabat yang lain. Kerana apa? Kerana mengungkapkan kesejahteraan itu satu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So sebenarnya nak buat pahala ni senang. Isteri tu duk basuh pinggan, siap rumah apa semua untuk suami, semua dapat pahala. Suami juga mencari rezeki untuk keluarga, dapat pahala. Basuh kereta, dapat pahala. Niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, syarat ibadat ni niat kerana Allah, lakukan perkara yang syar'i, yang disuruh ataupun yang diharuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, tidak mendatangkan mudarat kepada orang lain. Jadi kalau kita buat kerja baik tapi sehingga mendatangkan mudarat pada orang lain pun tak boleh. Cabut-cabut rumput elok pergi letak depan rumah orang, tak boleh. Amal tu bukan amal yang soleh. Okey, justru benarlah apabila dikatakan Al-Quran adalah mukjizat. Al-Quran mampu dibaca dan hati boleh jadi rindu untuk terus membacanya. Betul, kalau kita baca Quran, ayat muka surat yang pertama memang rasa berat. Masuk muka surat kedua, muka surat ketiga, kita akan rasa susah nak berhenti. Pasal dia dah datang rasa seronok baca. Ini penting ya. Lepas tu dekatkan diri, paksa diri kita, mujahadah diri kita untuk melakukan kebaikan ini sehingga insya-Allah akhirnya dia jadi satu kerinduan. Walaupun kita tak memahaminya, walaupun kita tak faham maksud dia, baca je. Hal ini tidak mungkin berlaku jika Al-Quran itu adalah sebuah buku. Al-Quran ini adalah rezeki buat kita. Membaca Al-Quran sambil memahami maknanya adalah satu nikmat. Jadi dia nak ceritanya sebenarnya Al-Quran ni ialah nikmat yang paling dekat dengan kita. Satu nikmat yang paling dekat dengan kita iaitu Al-Quran Karim. Yang tak perlu bayar duit mana-mana. Pergi masjid, surau, mesti ada Quran. Orang wakaf Quran. Setiap hari orang wakaf Quran. Orang kita ni memang macam tu dia beli Quran bukan untuk dia baca. Dia lebih suka beli Quran untuk orang lain baca supaya dia dapat pahala free. Kan? Free kerana wakaf. Tak apa dah dapat juga pahala, tapi nak cerita tabiat orang Melayu kita ni macam tu. Tapi berbeza dengan Arab. Saya ni tinggal dekat dengan surau Arab kita panggil. Surau Arab ni Maghrib Isyak tak ada orang mengajar. Tak ada kuliah. Tapi hampir semua orang tu duduk baca Quran ni. Halaqah Quran, seorang-seorang baca Quran, Masya Allah. Subuh pun macam tu. Orang kita ni dia suka dengar, dia suka ceramah. Sebab dia boleh duduk di dinding-dinding tu. Duduk, tak tahulah dia dengar ke tak dengar. Saya biasa beri ceramah ni, kadang-kadang saya rasa tiang tu lebih setia mendengar daripada orang yang dengar saya ceramah. Kerana tiang tu memang dia duduk situ lah. Orang ni hati dia tak tahu ke mana kan. Itu manusia. Jadi kalau kita dengan Quran tak boleh pergi dah. Memang kena duduk kat situ, baca dan habiskan Quran. Jadi itu dia rezeki yang pertama yang disebut oleh Ustaz Faturi, iaitu rezeki Al-Quran Al-Karim itu sendiri yang ada di hadapan kita. Beradaptasilah dengan dia. Mulakan langkah pertama, insya-Allah langkah-langkah seterusnya dia merupakan tangga-tangga kita. Quran itu sebagai satu tangga kita untuk mencapai kejayaan rezeki yang melimpah ruah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia sebut juga dalam buku ni? Rezeki kita selalu dengar lah. Syuib Sepah tu lah. Dia kata rezeki tak salah alamat. Ini bahasa yang selalu kita dengar. Rezeki tak salah alamat. Betul, rezeki tak salah alamat. Tapi alamat siapa? Alamat siapa yang ada pada rezeki tu? Itu yang penting sekali. Bagaimana kita nak meletakkan rezeki itu. Lalu ada satu soalan yang ditanya kepada Ustaz Faturi. Aku kenal orang yang tidak solat, yang melakukan maksiat, tapi rumah dia besar, anak dia hebat-hebat. Jadi bagaimana sebenarnya? Jadi cerita dia macam ni lah. Itu yang selalu kita dengar. Kadang-kadang kita rasa itulah rezeki. Sebenarnya rezeki yang kita maksudkan sebenarnya bukan rezeki yang itu. Kita tak pasti itu rezeki ke ataupun satu musibah. Kita nampak macam rezeki, tapi mungkin dia adalah musibah. Dia mungkin adalah satu ujian daripada Allah kepada orang ni. Walaupun dia tak solat, walaupun kadang-kadang keadaan tu menyebabkan dia mendabik dada, mengatakan bahawa aku tak semayang pun Tuhan bagi juga rezeki.
Kan? Sebenarnya itu bukan rezeki. Di sisi yang kita fahami, yang kita nak fahami rezeki pada pagi ini dan seterusnya, insya-Allah bukan itu rezeki. Rezeki yang kita nak ialah rezeki yang kita maksudkan ialah yang membawa kita sejahtera di dunia dan sejahtera di akhirat. Itu yang kita maksudkan rezeki. Walaupun kita hanya mendapat sehari itu hanya sekeping roti, tapi barakah dia tu subhanallah. Jadi orang-orang yang dapat limpahan rezeki yang kita nampak secara zahir ni, barangkali di dalamnya terkandung perkara-perkara yang kita tidak ketahui dalam hidupnya. Musibah-musibahnya banyak, mungkin berantakan keluarganya, mungkin yang pasti bagi orang ni kalau dia tak sempat bertaubat, maka dia akan termasuk di kalangan orang yang akan menghadapi huru-hara kematian dan juga huru-hara di hari akhirat. Jadi insya-Allah sekadar untuk pagi ni perkongsian pertama kita daripada buku Mudahnya Menjemput Rezeki, Ustaz Faturi Salahuddin ini seorang penulis yang bagi saya sangat menarik. Bolehlah cari di mana-mana. Saya pun tak tahu kat mana dia jual. Saya diberi peluang untuk mencetak juga, tapi rasanya kami pun sudah kehabisan dan kami dalam proses nak menyambung kembali hak cipta dengan beliau. Cari beliau tak jumpa-jumpa lagi setakat ni. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan rezeki pada saya juga untuk menyambung kembali hubungan dengan Tuan Faturi Salahuddin, Ustaz Faturi Salahuddin ni. Dan di samping tu insyaAllah kita akan meneruskan perkongsian rezeki, mudahnya menjemput rezeki ini untuk kita dapat memahami, dan insyaAllah mudah-mudahan rezeki juga bertambah dengan bertambahnya ilmu yang Allah kurniakan pada kita insyaAllah. Jadi al-haqqu min rabbik, kebenaran itu daripada Allah SWT. Segala kelemahan-kelemahan, kekurangan, kesilapan daripada diri saya yang kerdil ni, saya menyampaikan bukan kerana saya tahu, saya alim, tapi sebagai satu perkongsian bersama untuk sama-sama kita berjalan menuju Allah SWT. Aku qali hadza wa astaghfirullah azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada yang mendengar. Rosfadrul Afad, setiap kali kuliah saya ada, lama tak jumpa kat surau ni. Okey, Assalamualaikum.